Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuq biha. Artinya diri engkau itu tunggangan engkau, maka lemah lembut olehmu dengan dia, dengan tunggangan. Tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu, kerana bahawasanya seorang itu terbang ia seorang dengan cita-citanya, cita-cita seseorang, seperti burung terbang ia burung dengan dua sayapnya. Sambungan lagi kita dalam tajuk pada menyatakan bersungguh-sungguh, berterusan dan himmah yang tinggi. Tuan-tuan muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, bila mana kita belajar, maka ada garis panduan untuk kita mendapat ilmu, dan ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan ilmu yang memberi manfaat iaitu mana-mana ilmu yang kita belajar menambah takut kita kepada Allah, bertambah gemar kita kepada akhirat,
kita bertambah perasaan kita tidak cinta kepada dunia. Itulah ilmu yang bermanfaat. Seandainya sebaliknya, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu ini tak dapat tidak kita kena belajar. Dia tidak akan datang bergolek duduk rumah kita tahu-tahu alim. Ilmu ni susah. Sebagaimana selalu para alim ulama menghikayatkan cerita Nabi Allah Musa AS bersama Nabi Khidir AS. Betapa hebatnya, gagahnya Nabi Musa, tapi bila mana tiba dalam bab mencari guru untuk menuntut ilmu, maka baginda Nabi Musa AS ini bertemu dengan kepenatan. Penat kata dia. Walah dia tu gagah dah. Ya, penutup perigi di kampung Madian, nak diangkat tu lebih kurang 10 orang, bahkan kata lebih, baru boleh buka penutup perigi. Dulu perigi besar nak bagi air kepada binatang ternak. Gagah dia, mari seorang dia angkat. Tapi dalam bab menuntut ilmu, beliau pernah keluar daripada mulutnya, dan Allah Ta'ala kut perkataan Nabi Musa, maka disebut dalam Al-Quran cerita ini. Apa kata Nabi Musa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Sesungguhnya kami bertemu dalam musafir kami ini. Musafir mana? Musafir mencari Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Kerana Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa, kamu kena belajar dengan orang ni, kerana orang ni alim, ilmu di sisi Allah. Maka dia pun berjalanlah. Maka ada petanda, jikalau ikan yang dimakan itu tiba-tiba hidup balik, masuk ke dalam laut, kamu akan bertemulah dengan orang tu. Tok guru tadi, carilah dia. Nak cari tok guru ni penat. Nak bagi tahunya, ilmu untuk kita dapat dengan cara belajar, dan belajar itu tidak mudah, penat. Barulah kita akan mendapat manisnya ilmu, baru dapat ilmu, baru dapat ilmu yang banyak. Tak lain tak bukan Allah tak nak beri pahala kepada kita, tak lain tak bukan begitu saja. Maka di sana bila mana penat, jangan kita memaksa diri kita itu sehingga diri kita letih, terlampau letih, maka selepas itu tidak ada lagi semangat untuk belajar. Jangan sampai perikat itulah. Kerana itulah Nabi SAW dibawa hadis Nabi di sini, diri kita ini diumpamakan sebagai binatang tunggangan untuk menyampaikan kita suatu tempat. Maka lemah lembut olehmu dengan dia, dengan tubuh badan kita. Kita kena jaga. Hak tubuh badan kita kena beri juga. Tapi jangan manjakan dia terlampau sehingga dia jadi malah. Kita bagi makan dia gemuk, kita tak guna dia. Akhir sekali nak melangkah pemalah, nak bangun pemalah. Kenapa? Kerana terlampau kita manjakan dia. Tapi jangan pula kita letihkan dia sehingga dia tak larat nak bangun. Akhir sekali mati dia. Binatang dia letih, kita tak bagi rehat pada dia. Ada tunggang ya, tak berhenti berhari-hari, mati unta, kuat-kuat unta mati. Kereta kita pun baru pun, kalau tak matikan enjin, tahu-tahu taruh minyak, tak berhenti, rosak. Hebat cara mana pun. Nak bagi tahunya ada cara-cara dan kaedahnya untuk kita menggunakan diri kita ni untuk mencari ilmu. Maka berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, dan tak dapat tidak mesti bagi penuntut-penuntut ilmu itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu. Kena niat bagi penuntut ilmu benar-benar nak cari ilmu, dia kena bercita-cita. Sebab alim ulama ni dia bercita-cita orang yang hebat sebelumnya. Mintalah alim sebagaimana diberi alim Imam Syafi'i sebagai contoh. Minta diberi alim sebagaimana alimnya Imam Muzani, Imam Ar-Rabi'. Kita minta cita-cita kita untuk alim sedemikian. Maka bila mana kita pasang niat kita untuk alim, maka bermulalah kita pun bersungguh untuk mencapai target yang kita niat tadi. Sebab itu hemah kita, cita-cita kita kena tinggi pada menuntut ilmu lah. Kerana bahawasanya seorang itu terbang ia dengan cita-citanya,
Seseorang tu hebat dia kerana cita-cita dia. Tuan-tuan, kalau cita-cita kita tinggi ni, maka kita pun bersungguh insya-Allah lah sampai target dia. Lambat banget je. Lambat dengan cepat je. Tapi usaha kita berterusan, dapat kita insya-Allah. Seperti katanya, seperti burung terbang ia burung, seperti burung terbang ia burung dengan dua sayapnya. Seperti burung dia terbang tu dengan menggunakan sayapnya. Manusia untuk mencapaikan cita-cita yang tinggi, maka dia terbang dengan cita-cita dan hemahnya seperti burung terbang dengan sayap. Ya. Kita jadi hari ini kerana niat kita. Ada orang tak menjadi dalam hidupnya, dia tak pasang niat dengan baik. Jika pakai hidup, tak ada niat-niat, tak ada cita-cita, dan tak tahu pun bagaimana nak niat, ruginya. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang memandunya. Dan dia sendiri pun tak cari orang untuk dirinya dipandu. Maka sekali begitulah dia. Baik dulu kita kenal, sekarang pun setara tu je. Tak berubah. Kenapa? Kerana dia tak pasang niat. Kena pasang niat kita, tuan. Kita sendiri untuk jadikan anak kita ni jadi alim. Kita usaha. Kita sendiri untuk mendapat ilmu, kita pun usaha. Tak jadi itu pasal tak pasal niat. Kita duduk gitu-gitu. Contoh kita dengar kuliah Masjid Surau, lama dah. Kalau ke jam kredit sebagaimana universiti, PhD lah kita ni. Sungguh PhD lah. Berapa ratus jam kredit, setahun kita mengaji. Bagi kuliah maghrib saja, kalau kita pergi full 360 hari, 1 jam 360 jam. Itu tak termasuk lagi kita dengar kuliah dalam radio, tengok dalam Facebook, dalam YouTube. Kuliah subuh lagi, kuliah duha lagi, macam-macam kuliah. Pokoknya kenapa kita tidak menjadi alim? Kenapa kita tak jadi alim? Kerana tak kena cara. Masa sama-sama banyak habis. Tapi orang jadi alim, kita tak jadi alim. Nombor satu sekali ialah tadilah, tidak memasang niat. Niat kita itu hanyalah ala kadar. Sementara nak tunggu masuk waktu isyak, duduk rumah serabut kalut dengan anak cucu, misal kata, pergi sorak masjid lah, sedap sikit tenang, sambil tunggu kita bercanda, kita tidur gitu. Begitulah kita. Bukan kata selain daripada kita pergi untuk berjamaah, maka di sana ada majlis ilmu, aku nak ambil ilmu tersebut, anak belajar. Akhir sekali hal lain cerita kan, mula belajar. Lama masa insya-Allah Tuhan bagi ilmu pada dia. Kalau kira-kira kita ni siapa level orang ustaz dah kita sebenarnya. Ahli Jumaah ni ustaz belaka dah kira. Walaupun tak belajar di universiti. Lama tu kita mengaji, lama dah. Saya surah ini lebih kurang 10 tahun dah. 10 tahun. Kalau mengaji 10 tahun tu, kalau mengaji di pondok, kalau dia ni otak dia pick up, belajar dia semua, boleh balik buka pondok pula dia 10 tahun ni. Alai nak cerita. Itu dia. Kitab-kitab besar dah habis. Habis kita duduk tara tu juga. Kalau suruh baca kitab, macam tikus tengok besi. Panjang celik tutup kitab, tinggal kitab. Tu pasal apa? Tuan-tuan. Jadi belajar di mana sahaja kita belajar, jikalau kita pasang niat dengan baik, maka kita pun mulalah terbang dengan cita-cita kita itu untuk mendapat ilmu, untuk mendapat kemuliaan, keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pasang niat, cita-cita yang tinggi. Imam Ghazali kenapa hebat tu Imam Ghazali ni? Imam Ghazali hebat ni kerana cita-cita ayah dia lagi. Imam Ghazali ni pun anak yatim. Waktu dia kecil, ayah dia ni adalah duit harta sikit, tak kedainya pendek umur. Sebelum ayah dia meninggal, dia panggil kawan baik dia,
seorang alim lah. Dia kata, kau ambillah harta aku ni, aku wasiat, gunakanlah harta aku ini untuk belanja didik anak aku ni Muhammad dan Ahmad, Imam Ghazali dan adik dia, supaya dia jadi orang yang berilmu. Jadi kawan dia ni dengan penuh amanah ambillah tanggungjawab tadi, maka diasuhlah Imam Ghazali, dihantar tempat mengaji dan belajar. Akhir sekali jadilah Imam Ghazali itu sebagaimana kita tahu. Hebat. Kenapa? Ayah dia pasal niat, kemudian Imam Ghazali sendiri belajar. Hebat, subhanallah, masya-Allah. Imam Ghazali, waliullah. Banyak cerita-cerita hikayat dalam mimpi. Dalam mimpi Imam Ghazali, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana pendek cerita ditanya, ada tak di kalangan kamu ahli-ahli kitab, orang alim di kalangan kamu, di kalangan Bani Israel serupa dengan ni? Imam Ghazali ni. Nabi tanya Nabi Musa. Nabi Musa kata tak ada. Tu baru Imam Ghazali seorang. Tak termasuk lagi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan imam-imam yang lain. Nak bagi tahu tu dengan hemah. Hemah tadi kena tinggi kita orang belajar. Pakat-pakat ni tu saya, kita semualah. Baik, berkata Abu Tayyib atas qadar azam kedatangan oleh maksud-maksudnya dan kedatangan oleh kemuliaan-kemuliaan atas qadar yang mulianya dan besar pada pandangan orang-orang yang kecil oleh yang kecil-kecilnya dan kecillah pada pandangan orang-orang yang besar oleh yang besar-besarnya. Ni syair tuan-tuan, syair bahasa Arab. Apa dia? Kata Abu Tayyib al-Musannif rahimahullah ta'ala, ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-karimi al-makarimu wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa tasghuru fi 'aini al-'azim al-'azaim wa tasghuru fi 'aini al-'azim al-'azaim. Itu dia. Kata maksudnya kedatangan oleh maksud-maksud dan mendapat akan dia akan maksud matlamat. Maksud di sini matlamat kita. Tujuan kita itu atas qadar ahli azam. Orang yang bercita-cita tinggi lah. Dan martabatnya. Itu dia. Martabat ahli azam padanya pada azam. Maka siapa-siapa yang adalah azamnya pada martabat yang tinggi adalah maksud-maksudnya terlebih sempurna dan baik. Dan kedatangan oleh kemuliaan-kemuliaan dan mendapat akan dia kemuliaan itu atas qadar ahlinya. Itu dia, ahli kemuliaan tadi. Dan martabatnya martabat kemuliaan. Maka siapa-siapa yang adalah kemuliaannya pada kesudahan yang tinggi adalah keluar kemuliaan-kemuliaan daripadanya pada kesudahan yang jauh. Dan jadi besarlah oleh yang kecil-kecil daripada kemuliaan-kemuliaan pada pandangan mereka yang jahat cita-cita dan rendahnya cita-cita. Dan jadi kecillah pada pandangan mereka yang baik cita-cita dan tinggi cita-cita oleh yang besar-besar daripada kemuliaan yang keluar daripadanya kerana cita-citanya. Mereka yang baik tadi itu tinggi, maka dengan tilik kepada cita-citanya yang tinggi itu jadi kecil oleh perkara-perkara yang besar-besar. Tuan-tuan faham tidak? Kita ada begitu. Terjemahan asal. Maknanya tuan, orang yang mencapai cita-cita yang tinggi itu kerana azamnya yang tinggi. Cita-cita dia tu tinggi. Akhir sekali dengan cita-cita itulah bersemangat bersungguh dia untuk mendapatkannya. Ghalib dapat. Ada juga cita-cita tinggi tak dapat sehari dua ni. Sebagai contoh, bukan main huru-hara. Kenapa? Kerana cita-cita dia tak dapat lagi lah setakat hari ni. Nak dia tu kerana cita-cita keazaman, kemahuan yang tinggi. Tak kira orang nampak bodoh pun, biarlah orang nampak, aku tak ada bodoh.
Maknanya dia naik syekh, naik semangat. Nah, tu contoh orang muda kita nampak sekali lah. Tu dia. Kerana cita-cita dia. Dia kira juga. Meniarap menetam. Ya tak betul pun kerana cita-cita. Apatah lagi kalau kita itu bercita-cita yang betul dan benar. Betul tuan. Apa yang kita nak, kita sendiri pernah merasai perkara ini dan semua kita tahu. Apa yang kita mahu setakat hari ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala telah tunaikan hajat kita. Tuan-tuan nak jadi tuan-tuan sekarang ni, Allah Ta'ala telah tunaikan. Sebab itu, mengikut kadar azam cita-cita itu, kita akan mencapainya. Betul? Allahu Akbar, tuan. Hebat cita. Tu hamba. Pasal niat kita. Apa pun orang berjaya dalam bisnes, dia pasal niat nak berjaya. Berjaya dia. Yang tak berjaya tu galibnya dia sendiri pun macam khayal-khayal nak buat tak nak buat, tapi dia buat, tapi azam cita-cita tak kuat. Lapar. Allah Ta'ala pun dah janji pada kita, siapa yang nak dunia ni dia bersungguh, usaha sungguh, Allah Ta'ala akan beri. Siapa yang mahu kepada akhirat bersungguh ia, Allah juga akan beri. Nampak menuntut ilmu? Begitulah. Maka jadi besarlah di sisi pandangan orang yang cita-cita yang rendah, perkara yang kecil-kecil, perkara yang remeh. Benda remeh je, tapi oleh kerana cita-cita dia rendah, dia rasa susah. Pernah Ustaz, tak boleh saya, tak boleh. Walau benda kecil. Kenapa? Kerana cita dia rendah. Rendah cita-cita kita. Ni motivasi tengok ahli ulama. Nak suruh kita ni semangat belajar. Tetapi bila mana cita-cita kita tinggi, hemah kita tinggi, pada waktu itu, marilah apa halangan di hadapan kita pun kita sanggup hadapi. Orang kata besar halangan tu, tak ada masalah, aku sanggup harungi. Yang penting aku akan dapat. Benda besar dia nampak kecil. Hak jenis hemah rendah ni, benda kecil dia nampak besar. Apabila nak berjaya, benda kecil nampak besar. Ya, orang berjaya tu pasal benda besar tapi nampak kecil je. Kerana apa? Cita-cita hemah yang hebat. Tengok Imam Syafi'i, bila mana dia dengar ada satu orang alim berada di Madinah. Waktu itu usia dia baru belas tahun baru. Tapi dengar semangat nak mengaji, nak belajar, nak pergi di Madinah. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, tabi'i. Betapa hebat semangatnya sebelum dia berjumpa dengan Imam Malik. Dia telah membaca dan menghafal keseluruhan kitab Muwatta Imam Malik. Apa habis buah kitab tu. Kita tu kerana hemah kita rendah, usah kata apa, kitab pun tak bawa. Betul. Patut otak kita bukan otak Imam Syafi'i pula. Kalau otak Imam Syafi'i tu boleh kira dah. Pasal apa? Walaupun dia tak bawa kitab, tak ada kitab, tapi otak dia melekat macam magnet. Apa guru cakap seolah dia saling. Recorder otak dia boleh sebut satu-satu tak tinggal. Sebagaimana pernah berlaku awal-awal dia datang pergi ke majlis Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Malik menyampaikan syarahannya, lalu oleh kerana dia ni orang susah, tak ada apa yang dia nak tulis, maka dia tulis atas tanah apa. Gok-gok tangan sebagainya. Jadi Imam Malik ni seorang yang tegah, sangat berdisiplin dalam bab ilmu. Dia tak boleh tengok ada orang main-main dalam majlis ilmu. Dia pun tegur Imam Syafi'i, awak main apa belakang? Mari sini. Awak main apa kat belakang? Tak, tu guru saya tulis. Apa yang tu guru cakap saya tulis. Mana tulis? Tak ada duit. Nanti tu akal dia kuat, tak apa nanti Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik nak test dia, betul ke? Takut nak pelepah diri je. Cuba bagi tahu apa yang dia ajar tadi.
Dia pemula Bismillahirrahmanirrahim. Dia cerita habis, tak tertinggal sebagaimana yang disyarah oleh Imam Malik. Kagum Imam Malik. Akhir sekali Imam Syafi'i menjadi anak murid paling kesayangan Imam Malik. Sehingga dia minta izin belajar dengan Malik, nak keluar daripada Madinah, nak sambung lagi belajar dengan tok syekh lain. Maka sangat berat hati Imam Malik nak lepas anak murid ni sebagaimana Imam Syafi'i. Kalau otak kita macam Imam Syafi'i, tak apa. Tak payah buat kitab, tak payah tulis, tak apa dah. Nak bagi tahu kenapa kita tidak mencapai satu target ilmu yang hebat sebagaimana ulama-ulama silam. Salah satunya kerana kehidupan kita, cara belajar kita tak seperti mereka. Tengok Imam Syafi'i tadi, hafal kitab, Arab kata min gildin ila gildin, min safhah ila safhah, harfan ba'da harfin. Habis. Dia hafal. Yahfazu al-muwatta'a kamilah. Dia hafal semua kitab muwatta' tu sempurna semua. Baru dia menghadap Imam Malik. Dia baca hadis-hadis dalam kitab muwatta' depan Imam Malik. Sangat kagum dan takjub Imam Malik terhadap Imam Syafi'i. Dah belum mengaji hafal dah kitab. Kita tu yang banyak dah mengaji kita hari ni tu kerana kitab tak bawa, usah kata baca di rumah, kitab pun tak bawa. Tak bawa tu kalau ada tak apa lagi, kitab pun tak ada. Ada kitab. Nak cerita alimnya kita daripada Imam Syafi'i padam pun. Itu dia. Allahu Akbar. Tu kita pakat muhasabah tuan. Tapi bila mana kita cakap soal ilmu, maka semua orang nak bercakap, tetapi tidak ada keahliannya. Kenapa? Kerana ia tidak melalui fasa-fasa, peringkat-peringkat marhalah tingkatan ilmu itu sebagaimana ulama-ulama yang silam. Kenapa? Berpunca daripada awal lagi, iaitu berpunca daripada memasang niat ataupun cita-cita dalam menuntut ilmu. Dalam bab lain pun sama tuan. Sama. Kita patut nak benda ni, insya-Allah dapat. Saya ni jenis minat beli kitab. Masa belajar susah lah, Tuhan bagi susah kita. Saya pun ingat ayah saya bantu dalam bab mengaji sama belajar ni. Tak banyak lah. Kita pun tahu susah ayah kita. Bukan kerja kampung dalam usia pula dia pun dah berapa banyak, agak banyak dah usia. Jadi kerja pun agak terbatas. Tapi cita-cita kita nak mengaji jauh, belanja besar, kemudian nak beli kitab-kitab sebagai rujukan. Dia fikir, jalan mana untuk kita mendapatkan kitab-kitab? Tapi niat di hati kita untuk mendapatkannya. Akhir sekali Tuhan buka jalan. Buka jalan. Kita nak je kitab, dapat kitab tu. Tahu-tahu boleh beli. Tahu-tahu boleh beli. Alhamdulillah. Makna apa tu? Bila mana kita pasang niat, maka Allah Ta'ala pun tunjuklah jalan. Macam mana? Apa yang kita nak sakatnya, alhamdulillah. Adalah beberapa lagi buah kita, kalau kita sudut kitab tak dapat tu kerana harga dia sangat mahal. Ribu-ribu baru satu buah kitab. Lepas tu ratus-ratus. Tambah-tambah kalau kitab tu daripada Arab, kita beli di sini lagi lama. Tapi azam kita mahu memiliki kitab-kitab karangan ulama-ulama yang hebat, yang muktabar pada zaman silam. Akhirnya Tuhan mudahkan kita untuk mendapatkannya. Apa tu? Kerana azam kita, kerana niat kita, maka dapat kita. Dalam bab menuntut ilmu tu, muda, dewasa, orang tua, orang berumur, kalau cita-cita tinggi, insya-Allah Tuhan menyampaikan. Jadi gitulah kita ni, mengikut qadar azam kita, akan datanglah matlamat cita-cita itu akan tercapai. Dan perkara yang besar-besar, halangan kita akan menjadi kecil kerana hemah kita tinggi. Ada pun mereka yang cita-cita rendah, halangan-halangan yang kecil pun dia nampak perkara itu besar dan sukar. Sebab itu mereka tak berjaya. Waliyadzubillah, kita tak mahu sebagaimana orang yang tak berjaya. Kita mahu orang yang berjaya. Biar cita-cita kita hebat, supaya mencapailah cita-cita itu dengan maksud yang kita mahu itu, dengan cita-cita azam kita itu yang tinggi. Habis.
dan bermula kepala pada mendapatkan perkara-perkara itu bersungguh-sungguh dan cita-cita, maka siapa-siapa yang adalah cita-citanya menghafazkan sekalian kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan, itu dia. Dan iaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Imamur Rabbani daripada a'immah mazhab Hanafi, adalah ia dimasyhurkan dengan banyak kitab-kitabnya, kitab Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ni soal tu besar dalam mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi bila mana sebut Muhammad bin Al-Hasan, semua orang kenal. Tak ada orang tak kenal. Kalau dia kata tak kenal tu bukan penuntut ilmu. Kalau dia seorang penuntut ilmu, dia akan kenal. Sebut saja Muhammad bin Al-Hasan, semua orang kenal. Sebut saja kata Abu Yusuf, semua orang kenal. Apatah lagi kita sebut guru dia Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, lagi orang kenal. Maka hebatnya beliau ini, beliau telah mengarang kitab begitu banyak. Jadi oleh kerana pengarang kitab kita ini pun mazhab dia mazhab Hanafi. Syekh Az-Zarnuji ini mazhab Hanafi. Jadi dia pun sebut banyak kitab-kitab dalam mazhab Hanafi. Tapi dari sudut metod belajar tu kita boleh semua pakai, sebab dia tak guna mazhab belajar ni, adab-adab belajar kita boleh guna semua. Tapi bagi siapa yang sangat hemah tinggi untuk menghafal kitab Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini, ashab Hanafi ini, panggil tok guru dalam mazhab Hanafi ini, dan menyertai ia, kata dia, demikian itu akan bersungguh-sungguh. Demikian nak menghafal, cita-cita nak menghafal tadi. Siapa yang nak hafal kitab Imam Muhammad bin Al-Hasan, maka hendaklah dia pasangkan niat dia itu, kemudian hendaklah dia bersungguh-sungguh dan berkekalan. Maka nyatalah bahawasanya menghafaz ia siapa-siapa akan terlebih banyaknya atau setengah kitab bagi Muhammad bin Al-Hasan. Kalau dia pasal niat nak hafal kitab Syekh Muhammad bin Al-Hasan ni dalam mazhab Hanafi, nescaya kalau dia tak dapat hafal semua pun, sebilangan besar kitab beliau dapat dihafalnya. Kenapa? Kerana azam, hemah, cita-cita, kemahuan yang tinggi. Batu ulama-ulama sekarang tu hafal kitab. Kita ni lemah semangat. Kita dengar orang hafal kitab, kita lemah semangat. Batu boleh jadi Tuhan tak bagi kita alim tu pasal lemah semangat awal-awal lagi. Lemah semangat dah. Lemah semangat tu dengar orang hafal kitab. Lemah semangat dah kita. Bukan kata naik semangat juga kita. Kalau dia dapat, mesti aku pun kalau usaha dapat juga. Dia tak ada gitu. Dia ni orang ni hafal kitab 100 buah. 100 buah. Allah. Lemah saja. Betul lah hemah kita kecil. Usah kata hafal kitab kecil. Dengar orang hafal apa lemah dah. Tak begitu tuan-tuan. Waktu kita ni jadi gitu, jadi mustamik sampai mati kita. Mustamik mana si pendengar. Tak apa dah masuk dalam hadis Nabi dah. Orang bagus dah. Tapi tak naiklah maqam martabat kita sebagai muta'allim. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu seorang alim. Nabi suruh kita jadi orang alim dulu. Usaha juga biar jadi orang alim. Tak jadi juga tak apa. Jadi muta'allim, orang yang belajar. Tak erat juga baru sekarang baru sedar ustaz, baru ada kesedaran, baru nak belajar. Tapi maklumlah faktor usia, sakit pula sikit-sikit. Rasa berat juga tu. Nak mengaji, nak mulazamah, nak istiqamah. Tak apalah tak mampu, jadilah mustami'an. Sebagaimana kita sekarang ni bawa telinga. Itu pun nasib baik telinga tu lekat di kepala kita. Kalau jenis pasang skru buka mandi tinggal telinga buat kita ni. Tahu-tahu mari tinggal sebelah. Mana sebelah kita tinggal rumah. Tapi alhamdulillah lah telinga kita lekat dekat kepala kita. Tak mudah nak pakai emas sekarang. Jadi Nabi kata jadilah kamu mustami'an. Jadi pendengar yang baik. Tak apa dah. Ada habuan bahagian yang baik juga. Jangan kamu jadi orang yang keempat. Orang alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak.
Orang ini kata Nabi binasa. Binasa ni. Dalam riwayat lain Nabi kata jadilah kamu orang yang mencintai mereka. Mencintai guru, mencintai murid, mencintai orang yang belajar. Dia sendirinya tak ada belaka tiga tu, tapi dia suka pada mereka itu. Jangan kamu jadi yang kelima. Yang kelima ni suka pun tidak. Orang ini binasa. Nabi kata begitu. Jadi pilihlah pilihan di tangan kita. Nak jadi orang alim kah? Nak jadi pelajar kah? Nak jadi pendengar kah? Pilih. Jadi kita pun sekarang ni buat pilihan, ambil yang ketiga. Mendengar sampai cerah, tak apalah. Itu dia. Mendengar tak apa cerah kita. Tak apa dah, alhamdulillah. Tapi kalau boleh usaha biar naiklah sedikit lagi. Jadi muta'allim. Habis di situ. Masih isyak kita. Berapa minit lagi? 26 saat. Kalau kata pun tu wakaf kan. Maka adapun berkata musannif rahimahullah taala, yang kita habis yang dua bagi lagi, maka adapun apabila adalah baginya cita-cita yang tinggi dan tiada ada baginya bersungguh-sungguh, atau ada baginya bersungguh-sungguh dan tiada ada baginya cita-cita yang tinggi, nescaya tiada dapat baginya melainkan ilmu yang sedikit sahaja. Allahu akbar tuan. Kita nak ramai azam punya hebat tapi tak bersungguh. Ada pun orang yang nampak bersungguh dah, tapi cita-cita azam dia tu kecil. Apa dia? Jadi tak lebar pun kita apa dah ustaz. Kecil ya niat dia. Tak pergi tinggi. Jadi bolehlah duduk masjid surau orang ajak tahlil. Kalau tu nak lebih suruh baca kitab, tanya masalah, minta maaf, tanya ustaz lain, tak kerti. Maknanya tuan, kalau cita-cita saja tanpa disertakan bersungguh, tak jadi alim. Ataupun bersungguh dah tapi tidak pasal niat yang hebat, tak dekat depan, tak jadi alim juga. Sebab itu kena dua. Pertama, niat kita nak jadi orang hebat, ada sudut ilmunya tinggi banyak. Yang kedua, hendaklah kita bersungguh-sungguh, dan bersungguh-sungguh itu mestilah berkekalan. InsyaAllah sampai satu masa 10-20 tahun pada adatnya jadilah ia sebagai seorang yang berilmu, orang panggil orang alim. Jadi maknanya kita kena sama-sama pasal niat tuan. Kita sendiri, anak kita sendiri, anak jemaah kita, biar jadi orang alim. Tak rugi tuan. Allahu akbar. Hebat orang alim ni. Allah Ta'ala berbangga-bangga pada malaikat. Nabi kita berbangga-bangga pada umat yang lain. Kenapa? Kerana ada orang alim. Itu dia. Kemudian dan menyebut oleh Syekhul Imamul Ajalul Ustadhu Radiyuddin An-Naisaburi pada kitab Makarimil Akhlaq. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekadar itulah, insyaAllah kita akan sambung. Wajah kita akan datang diperenggang dan menyebut oleh Syekhul Imamul Ajalu Al-Ustadhu Radiyuddin An-Naisaburi. Cerita ni menarik kan ni, cerita Zulqarnain. Jadi kita akan tunggulah episod selepas ini, tengoklah macam mana tengok keadaan. Mudah-mudahan insya-Allah Tuhan angkat segala musibah bala dengan majlis ilmu, dengan pakai barakah ilmu dan penuntut ilmu, dan juga jemaah kita senantiasa berdoa moga-moga diangkatlah COVID dengan cepat, khususnya negara kita, di seluruh dunia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqan wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.